Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasirul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli zarratin alfa marra. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para jamaah sekalian. Moga-moga Allah Ta'ala memberi rahmat kepada kita semua. Dan insya-Allah untuk pengetahuan di tempat Ustaz di Kampung Batu Buruk, Kuala Terengganu, hujan tengah lebat di luar sana, di luar rumah. Hujan tengah lebat, namun kita mengharapkan agar walaupun hujan lebat sekarang ini, tetapi kita mengharapkan perjalanan bicara ilmu kita pada malam ini berjalan seperti biasa, insya-Allah. Harap line dapat maknanya secara seperti biasa, tidak terganggu, insya-Allah. Waalaikumsalam kepada sesiapa yang memberi salam kepada Ustaz, dan juga di mana saja kamu berada, sama ada di Singapura, di Melaka, di Johor, di Selangor, di Terengganu, di Kelantan, di Pahang dan seumpamanya. Moga-moga Allah Ta'ala memberi kebaikan kepada kita semua. Dan terima kasih kerana hadir bersama Ustaz pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini kita sambung perbicaraan kita dalam kitab Hikam, dan kita sampai kepada muka surat yang ke-17. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Talabuka minhu ittihamul lahu. Muka surat yang ke-17 baris yang ke-6, baris yang ke-5. Kerana tuntutmu akan sesuatu daripada rezeki dan lainnya daripada itu seolah-olah tugas baginya, dan lalai daripada yang telah dijanjikan pada azali. Kerana jika engkau berhajat kepadanya, nescaya tiada engkau tuntut daripadanya sesuatu yang sudah baginya pada azali, melainkan kerana ubudiyah jua. Pada malam ini kita akan membicarakan mengenai hakikat berdoa kepada Allah. Kerana sebagai hamba kita memang tidak boleh lepas daripada berdoa kepada Allah. Namun pemahaman kita tentang hakikat berdoa, kita kena mengenal pasti sifat dan hakikat berdoa, dan doa yang macam mana Allah Ta'ala terima. Dan sebagai hamba Allah, kita kena memahami bagaimana sikap kita ketika mana kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Doa adalah sesuatu amalan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi menggesa supaya kita sebagai hambanya berdoa kepada Allah. Bahkan sesiapa yang tidak berdoa kepada Allah, maka disifatkan orang itu adalah orang yang sombong, yang takabur kepada Allah kerana tidak mau berdoa kepada Allah. Maka sebagai hamba kita kena memahami bahawa kita berhajat kepada Allah dan Allah Ta'ala tidak berhajat kepada kita. Kitalah yang berhajat kepada Allah Ta'ala. Oleh kerana itu kita diperintahkan berdoa kepada Allah. Apabila kita berdoa kepada Allah, maka doa itu akan dikabulkan oleh Allah. Sama ada kabul Allah Ta'ala, penerimaan Allah Ta'ala terhadap doa itu, ada yang Allah Ta'ala segerakan dan ada yang Allah Ta'ala tangguhkan dalam waktu yang agak lama, dan ada yang Allah tidak beri di atas muka dunia kecuali Allah memberi dekat negeri akhirat. Maka semua doa dikabulkan oleh Allah kecuali doa orang-orang yang tidak menepati syaratnya.
seperti memakan benda makanan yang diharamkan oleh Allah, seperti meninggalkan sembahyang, mendahaka kepada kedua ibu bapa, berterusan di dalam riba, ataupun mengambil harta anak yatim dan seumpamanya yang boleh menyebabkan terhalang kita doa kita tadi untuk dikabulkan oleh Allah. Maka ketahuilah Allah Ta'ala menyuruh kita berdoa kepadanya sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah Ta'ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni, Allah berfirman, ud'uni astajib lakum, kamu berdoalah kepada aku, kata Allah, mintalah apa-apa saja yang kamu mau minta kepada aku, astajib lakum, aku akan perkenankan permohonan kamu. Ya, di sini kita dapat memahami Allah suruh kita berdoa. Maka kita berdoa kepada Allah sebagai jalan hamba. Maka di sini juga kita kena faham bahawa kita berdoa kepada Allah kerana mengikut perintah Allah. Dan jangan tidak berdoa, kerana orang yang tidak berdoa kepada Allah, Allah menyatakan innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan hamba-hamba aku yang sombong kepada aku, sesungguhnya mereka yang sombong daripada hamba aku, kata Allah, sayadkhuluna jahannam, Allah Ta'ala akan masukkan dia di dalam neraka jahannam dakhirin, dalam keadaan hina. Waliyazubillah. Moga-moga kita semua diselamatkan daripada azab. Moga-moga kita semua dimasukkan di dalam syurga Allah Ta'ala. Moga-moga kita semua adalah ahli syurga, ahli jannah. Amin ya rabbal alamin. Maka di sini menunjukkan kepada kita bahawa Allah Ta'ala suruh kita berdoa. Dalam waktu yang sama, kita jangan ada prasangka pada Allah Ta'ala, bahkan meyakini bahawa doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dalam keadaan macam itu, Syekh Ibn Athaillah, pengarang kita menyatakan, talabuka, permintaan kamu, minhu, daripadanya, yakni permintaan kamu berkaitan dengan rezeki. Permintaan kamu daripadanya itu, daripadanya, yakni daripada rezeki, ittihamu lahu, menunjukkan kamu ini ragu-ragu kepadanya. Apa maksud dia? Begini. Maksud dia, kita meminta rezeki. Bagi orang-orang yang memahami hakikat berdoa, sebenarnya kita tidak payah dah minta rezeki, sebab rezeki sudah ditetapkan oleh Allah. Ini bagi orang yang memahami. Maka ahli-ahli makrifat kepada Allah, mereka tidak meminta rezeki. Mereka tidak meminta rezeki. Kalau mereka minta rezeki, bukan bermakna mereka ingin rezeki, tetapi kerana mereka hamba Allah. Kerana sebenarnya hati mereka tentang rezeki telah berserah kepada Allah. Jadi para jemaah, tidak salah sebenarnya kita nak minta rezeki. Ya Allah, kurniakan rezeki padaku. Ya Allah, kurniakan harta yang banyak pada aku. Maka bagi orang awam tidak mengapa, tetapi bagi orang yang sudah memahami hakikat, orang yang khawas, orang yang sudah memahami makrifat kepada Allah, mereka tidak meminta rezeki sebagaimana kita. Mereka tidak minta rezeki macam kita, ya Allah berilah rezeki nak dapat harta banyak. Kerana apa? Kerana rezeki mereka percaya dan mereka yakin bahawa sudah dijamin oleh Allah. Maka rezeki kita ini Allah jamin. Sebagaimana kita kecil-kecil dahulu, kita tak fikir dah rezeki. Sampai pagi kita pun makan. Mak kita sedia hari ni nasi lemak, besok roti canai, lusa makan nasi minyak. Begitulah. Maka sudah dijamin rezeki. Maka oleh kerana itu, tentang rezeki mereka serah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana apa? Rezeki sudah dijamin oleh Allah. Maka di sini kita faham
Baik, kalau antum minta rezeki, contohnya antum buka perniagaan. Bila buka perniagaan, buka restoran contohnya, maka ketika mana kita ini nak buka restoran, kita minta lah doa pada Allah supaya Allah murahkan rezeki kita. Kita minta doa supaya Allah Ta'ala majukan perniagaan kita. Baik, maka di sini kita kena faham satu lagi perkara tentang rezeki. Ketika mana kita berdoa kepada Allah supaya Allah memberi rezeki kepada kita, kita tetap meyakini rezeki yang kita minta itu sudah ada di sisi Allah, sudah Allah Ta'ala tetapkan. Tetapi kita tetap berdoa kepada Allah, minta juga rezeki. Tetapi kita minta kepada Allah doa untuk dapat rezeki, bukan sekadar, bukan menunjukkan bahawa kita tidak yakin pada Allah, tetapi menunjukkan bahawa kita hamba kepada Allah. Aku mohon padamu ya Allah sebab aku hamba, aku tidak mahu berhajat pada orang lain. Aku mohon kepadamu rezeki kerana aku ini hamba, kerana engkau suruh doa. Maka ketika mana dia berdoa, dia serah pada Allah. Maka ketika itu tidak ada persoalan kenapa Allah tak tambah rezeki, kenapa Allah sempitkan rezeki. Saya sudah lama berdoa. Ini bermakna kamu telah salah adab dengan Allah. Tentang rezeki kamu serahlah kepada Allah. Tetapi kalau kamu berdoa atas jalan ubudiyah. Baik, kita tengok, cuba fahami kata-kata pengarang kitab kita ini. Apa dia kata? Tuntut kamu akan sesuatu daripada rezeki. Doa kamu, permintaan kamu dari sesuatu daripada rezeki. Tak kira lah sama ada nak piti banyak, sama ada nak rumah besar, sama ada nak kenderaan besar. Maknanya, maka tuntut kamu sesuatu daripada rezeki dan lainnya, ataupun lain daripada rezeki. Maknanya kamu pun minta apalah selain pada harta, selain pada perniagaan. Kamu minta apa dia? Maknanya selainnya, tak kira lah, maknanya minta kekayaan, harta benda, nak kebun yang banyak, nak kilang yang besar dan seumpamanya lah. Macam-macam lah orang peminta. Maka kamu meminta itu, daripada itu seolah-olah tugas baginya itu bagi Allah dan lalai daripada yang telah dijanjikan. Seolah-olah itu kamu kena faham, tugas memberi rezeki itu hak Allah. Allah memang sudah bagi rezeki pada kamu. Dan maknanya jangan pula menyangka Allah Ta'ala ini lalai dengan apa yang dijanjikan pada azali. Pada azali Allah dah tetap dah rezeki. Bila Allah tetapkan rezeki, para jamaah sekalian, untuk pengetahuan, rezeki antum semua telah ditetapkan sebelum antum keluar daripada perut ibu. Ketika mana sahaja kita ini 40 hari air mani, 40 hari seketul darah, segumpal daging, maka ditiupkan roh, lalu dicatatkan rezeki. Bikatbi rizkihi, ditulis akan rezekinya. Maka bila ditulis rezekinya, sebelum kita lahir sudah ada rezeki-rezeki kita. Maka tak susah. Kalau antum faham, tak ada sedih tentang rezeki. Tidak ada kesedihan pada rezeki, memikirkan tentang rezeki. Tidak ada kesusahan tentang rezeki. Walaupun kena buang kerja, walaupun apa dia ini, maknanya tak boleh bekerja dan sebagainya. Macam contoh PKP baru ni, kita tak keluar rumah pun. Jangan fikir, jangan bimbang. Kesibukan kamu ibadat. Kesibukan kamu ibadat. Dan kalau kamu cari rezeki jalan untuk mendatangkan asbab sahaja, tetapi segalanya telah ditetapkan oleh Allah. Para jamaah, Ustaz mengharapkan bila antum angkat takbir saja, tidak ada dalam fikiran lagi mana susah, macam mana nak dapat rezeki anak kita, semua telah ditetapkan oleh Allah. Dah kalau begitu Ustaz, tak boleh ke doa nak minta rezeki? Boleh. Antum doa, ya Allah murahkan rezeki, tetapi bukan jalan menunjukkan bahawa tidak yakin pada Allah. Tetapi aku berdoa padamu ya Allah kerana aku hamba, aku bergantung pada kamu, tapi aku yakin kamu telah tetapkan rezeki pada aku. Tetapkan rezeki pada aku. Jadi kadang-kadang kita ini sudah semayang hajat, sudah berdoa,
mohon kepada Allah Ta'ala. Tapi kita fikir, kenapa tak tambah-tambah rezeki? Bukan tidak tambah rezeki. Rezeki kamu sudah ada, Allah dah beri kepada kamu. Maka oleh kerana itu, di sini kena faham, Allah tidak lalai dengan apa yang telah dijanjikan. Kerana jika engkau berjabat kepadanya, yakni jika engkau berdampingan dengannya kepadanya, nescaya tiada engkau tuntut daripadanya. Kalau kamu sudah berdampingan dengan Allah, kamu sudah benar-benar tahu kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala sudah jamin rezeki, kamu sudah tahu semua, maka dikatakan bahawa nescaya tiada engkau tuntut daripadanya. Tak minta-minta Allah terbahagian rezeki. Bagi yang rezeki, kerana apa? Sesuatu yang sudah baginya pada azali, kerana dah tahu dah rezeki telah ditetapkan pada azali. Baik, di sini kena faham lagi. Baik, contoh. Ustaz suka bagi contoh supaya antum semua faham. Contoh dia macam mana? Di kalangan kita ada ahli perniagaan. Di kalangan kita ada ahli perniagaan. Bila ada ahli perniagaan, maka antum pun berniagalah. Bila berniaga, maknanya bila kita dah berniaga, lalulah mungkin kita pun tanya konsultan. Panggil konsultan, bincang syarikat saya ni macam mana. Lalu konsultan tadi buat satu perancangan, beri nasihat begini-begini, kita pun ikut nasihat dia. Tiba-tiba syarikat kita jadi maju berjaya. Maka walaupun ketika itu kita telah mengikut nasihat daripada konsultan dan kita telah buat beberapa plan untuk bahagian pemasaran, dan kita telah buat bagaimana untuk perancangan jangka pendek syarikat kita, jangka panjang kita, dan kita buat sehingga syarikat kita berjaya, maka dan kita juga berdoa pada Allah Ta'ala, ya Allah, majukanlah. Kita panggil budak-budak tahfiz, budak-budak pondok sembahyang hajat lagi. Lepas tu kita berdoa kepada Allah Ta'ala pula waktu malam, berdoa, dan juga dia dengan ibadat kita usaha, dengan cara zahir pun kita usaha, lalu syarikat kita berjaya. Baik, tahniah syarikat itu berjaya. Tetapi di sini antum kena faham, syarikat antum berjaya, dapat pulangan hasil yang besar, bukan kerana yang kamu itu buat perancangan ini, perancangan itu, tidak. Tetapi sebenarnya kalau bak rezeki, sebenarnya itu sudah ditetapkan Allah. Apa yang kamu lakukan menepati takdir Allah, menepati takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu kita dah bicara dah, sawabikul himam la tahriku aswatul aqdar. Kesungguhan kamu, walau macam mana sungguh pun, kamu tidak boleh memecah kota takdir Allah. Jadi dalam keadaan macam itu, para jemaah sekalian, akhirnya dia kata apa? Dia kata tiada engkau tuntut daripadanya. Tak minta dah rezeki. Ya Allah, ya Tuhanku, kurniakan aku rezeki. Ya Allah, ya Tuhanku, kurniakan aku harta yang banyak. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah perniagaanku perniagaan yang maju. Bagi orang yang dekat dengan Allah, tak boleh doa gitu, katanya. Kerana apa? Kamu ini duk sibuk mengenai perbuatan Allah, duk sibuk dengan pekerjaan Allah. Tentang bagi rezeki itu pekerjaan Allah. Maknanya, maka katanya benda tu kamu tidak akan tuntut. Kerana apa? Kamu tak akan minta, kerana itu sudah ditetapkan pada azali. Kerana ubudiyah semata-mata. Kalau berdoa pun kerana hamba. Boleh maka kita tukar sikit. Ya Allah, ya Tuhanku, kurniakan aku rezeki. Kerana aku berdoa padamu, ya Allah, kerana aku hamba. Walaupun tak sebut gitu, ya Allah, ya Tuhanku, kurniakan aku rezeki, tetapi dalam hati kita dapat faham rezeki Allah dah tetap, tapi aku mohon juga pada Allah kerana aku sebagai jalan ibadat. Sebagai jalan ibadat kepada Allah. Jadi para jamaah di sini kena faham lagi. Apa dia? Kamu berdoa itu untuk jalan ibadat, bukan jalan untuk kita dapat sesuatu. Ingat kata guru saya. Siapa kata? Syekh Yusuf Al-Hasani. Satu orang ulama Lebanon. Kata Syekh Yusuf Al-Hasani,
ada hamba Allah menjadikan Allah untuk mendapatkan sesuatu semata-mata. Ini buruk adab. Maknanya Allah Ta'ala ni bukan untuk kita dapat sesuatu semata-mata, tetapi Allah Ta'ala ini adalah untuk jalan kita mengabdikan diri kepada Dia sebagai hamba kepadanya. Jadi dalam keadaan macam itu, kita kena apa? Kita kena memahami bahawa aku berdoa minta rezeki bukan kerana aku tak yakin tentang rezeki, tetapi aku berdoa untuk minta rezeki padamu ya Allah kerana aku hamba, kerana mengikut perintahmu, kamu suruh aku berdoa. Kalau aku tidak berdoa, innal ladzina yastakbiru an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Kalau hamba-hamba aku yang sombong, mereka yang sombong daripada hamba-Ku adalah mereka yang tidak mau berdoa kepada aku, maka aku masukkan dia dalam neraka jahanam dalam keadaan hina, wal iyazubillah. Maknanya. Jadi di sini harap kepada para jemaah dapat faham, kalau minta doa, minta rezeki itu jangan sibuk fikir rezeki. Saya doa dah dengan Allah, Allah tak bagi-bagi lagi. Saya doa dah kepada Allah supaya syarikat ni berjaya, tapi syarikat jadi tak berjaya, jatuh juga syarikat. Doa dah. Jangan begitu. Jangan begitu. Dulu ada satu orang dia minta doa supaya syarikat dia maju. Bukan syarikat kedai dia maju. Maka kita berdoa lah. Bila berdoa, syarikat dia tak maju. Tidak maju. Jadi dia pun rasa hairan. Semayang ajak dah. Doa dah. Rupa-rupanya Allah Ta'ala nak beri kerja lain yang lebih baik. Itulah kata. Kadang-kadang kita tak nampak. Kita tidak nampak. Jadi ingat, bila antum berdoa, jaga hati. Bila antum berdoa, hati kita bukan memerintahkan Allah mengikut kehendak kita. Kita berdoa kerana kita ada Allah, Tuhan kita, dan kita adalah hamba kepadanya, dan kita berdoa kerana kita mengikut perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sikap yang pertama, masalah yang pertama, berdoa kepada Allah seolah-olah tidak yakin dengan Allah. Itu kena buang. Tentang rezeki, ini berkaitan dengan rezeki, serah kepada Allah. Kita tetap yakin dengan Allah Ta'ala. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam, ia duduk dengan Namrud satu ketika dahulu. Raja yang sangat zalim. Maka Namrud ini, bila saja petani-petani menanam gandum, bila gandum tadi sampai masa nak menuai gandum, nak ambil gandum, maka Namrud akan rampas gandum-gandum tadi. Maka bila Namrud rampas gandum tadi, lalulah dalam keadaan itu Namrud akan beri kepada tuang gandum tadi setelah bertanya, kamu anggap aku ini, adakah kamu menganggap aku ini Tuhan yang memberi rezeki pada kamu? Bila bila orang itu kata, ya engkau Tuhan, ambil gandum, baru dia bagi gandum. Dia bagi sikit pada tuang gandum, yang lain ambil ke dia. Jadi setiap kali gandum semua dia ambil, maka orang akan jumpa dia minta gandum, dan setiap orang yang ambil minta gandum akan kata, Namrud Tuhan, Namrud lah yang memberi rezeki. Begitu ujian akidah dahulu, sehinggalah Nabi Ibrahim alaihissalam tidak ada makanan. Jadi bila tidak ada makanan, maka yang ada gandum duduk dengan Namrud saja. Dah nak buat macam mana? Lalu dalam keadaan macam itu, dia pergi jumpa dengan Namrud. Lalu dia minta dengan Namrud gandum. Namrud kata, mengaku tak aku Tuhan. Nabi Ibrahim tak mengaku dia Tuhan. Kalau gitu, minta rezeki dengan Tuhan kamu. Mana minta rezeki dengan Tuhan kamu? Macam mana nak buat? Macam mana nak buat? Lalu dalam keadaan macam itu, Nabi Ibrahim pun balik. Tidak ada rezeki gandum, tidak ada, tapi yakin dengan Allah. Maknanya yakin kepada Allah Ta'ala, Allah memberi rezeki. Akhirnya Nabi Ibrahim nak buat macam mana? Maka dia balik, dia bawa dengan guni.
agak-agak Namrud bagi dia satu guni gandum, tapi kosong. Guna gandum tadi, guni tadi kosong. Namrud sedikit pun tak beri gandum. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam ambil pasir letak dalam guni. Letak dalam guni, balik ke rumah. Tujuan dia apa? Tujuan dia bila isteri dia tengok, oh ada gandum, jadi isteri dia tak beletel lah, orang luar kata. Kalau orang Terengganu kata tak beleber, gitu. Maknanya, jadi dalam keadaan macam itu letaklah pasir dalam pasir dalam guni tadi. Apa yang berlaku setelah dia betul-betul berserah diri pada Allah, dia tidak bergantung kepada Namrud dan yakin pada Allah, Allah Ta'ala tukarkan pasir tadi bertukar menjadi gandum dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala setelah yakin dengan Allah Ta'ala. Jadi baik, kita kena berdoa kepada Allah. Doa ini ada dua. Satu dia panggil doa sana, Nun alif hamzah, sana. Yang kedua doa talab. Doa sana dengan doa talab, apa maknanya? Doa ada dua, yang pertama sana, yang kedua talab. Sana bermakna puji. Antum memuji Allah itu dikira berdoa. Para jemaah di sini kena faham. Kalau kamu banyak puji Allah, kamu banyak berzikir, kamu dikira berdoa kepada Allah. Maka itu dipanggil sanak pujian. Yang kedua talab permintaan. Ini yang kita faham, doa itu talab saja. Yang kedua sanak. Yang pertama sanak, yang kedua talab. Talab ini permintaan. Permintaan. Seperti apa minta? Seperti kita minta macam Nabi Musa minta, ya Allah binasakanlah kerajaan Firaun. Maknanya itu meminta. Tetapi kita tengok Nabi Yunus duduk dalam perut ikan, dia tak kata ya Allah keluarkan aku daripada perut ikan, tidak. Tetapi dia kata la ilaha illallah subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maknanya dia kata apa? Maha suci engkau ya Allah, sesungguhnya aku menzalimi diriku sendiri. Dia kata tak ya Allah keluarkan aku daripada perut ikan? Tidak. Tapi dia berzikir je. Maka para jamaah sekalian di sini antum kena faham lagi. Sehingga ada satu hadis menyatakan bahawa hamba Allah Ta'ala ini, kalau dia banyak berzikir kepada Allah, banyak memuji Allah sampai dia tidak meminta, Allah memberi kepada dia lebih baik daripada orang yang banyak meminta. Lebih baik daripada orang yang banyak meminta. Jadi demikianlah. Ingat para jamaah, antum puji Allah, antum berzikir, antum berselawat, itu dikira berdoa juga. Dikira berdoa juga. Jadi kita berdoa letak dalam hati, bukan meminta, bukan inginkan sesuatu dalam sesuatu untuk kita, tapi kita berdoa sebagai jalan kita hamba dan pemberian serah kepada Allah. Jadi ingat, antum belajar kitab hikam, selepas pada ini jangan kata Allah tak terima, minta-minta dah tak terima. Jangan kata begitu. Kerana kita berdoa bukan nak benda yang sesuatu pada Allah, tetapi kita berdoa sebagai kita nak sembahkan diri pada Allah, kita nak jadi hamba yang berkhidmat pada Allah. Harap-harap antum boleh faham. Baik. Maknanya itu yang pertama, kamu meminta kepada Allah tentang rezeki, jangan sampai kamu menyangka, jangan sampai kamu seolah-olah melihat bahawa Allah tidak memberi rezeki pada kamu. Jangan begitu. Jadi kena banyak doa baru rezeki Allah beri. Dah mana gitu. Jadi menyangka bahawa Allah kalau tak doa, Allah tak tunai, tak beri rezeki. Jangan begitu. Rezeki telah tetap oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, talabuka lahu ghaibatum minka anhu, dan tuntut kamu baginya. Kamu minta dengan Allah Ta'ala tadi, baginya itu ghaib engkau daripadanya, kerana tidak bersama engkau dengan Allah. Jadi tidak bersama engkau dengan Allah, kerana jikalau engkau ketahui akan hampirnya nasihat tiada engkau tuntut akan dia, kerana hadir itu tiada dituntut. Maka bila sahaja
Bila saja seseorang itu dekat dengan Allah, jadi dia tak susah. Dia tak nak minta-minta dah, dia dah tahu dah. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala Maha tahu keperluan dia, maka dia pun bagi. Allah bagi pada dia. Kerana dia tahu dia sudah hampir dengan Allah. Tetapi kamu dok minta ni, menunjukkan, kata pengarang kitab kita, dalam hati kamu Allah Ta'ala tak ada ghaib. Maknanya jadi jauh dengan kamu, maka kamu minta. Baik, apa maksud dia di sini? Maksud dia di sini bahawa Allah Taala dekat dengan kita. Jadi bila tu doa sana, 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 maknanya pujian. Okey, baik. Yang kedua, memberitahu kepada kita bahawa kita minta kepada Allah Ta'ala ini menunjukkan hati kita ini raib dengan Allah. Hati kita ini kosong dengan Allah. Jadi sepatutnya hati kita sentiasa ingat dengan Allah. Jadi bila ingat dengan Allah, dah yakin Allah berkuasa segala-galanya, maka tidak susah. Tidak susahlah kita. Jadi minta. Tapi minta tu bukan kata nak sangat, tetapi hanya menyerahkan diri kepada Allah. Seperti kita duduk dengan raja. Kita duduk dengan raja. Raja kata apa? Raja kata kamu boleh duduk dengan better. Kamu boleh duduk dengan better. Kamu nak apa-apa bagi tahu. Nak makan apa-apa bagi tahu. Tetapi dekat istana tu makanan dah hebat-hebat dah ada. Makanan pun dah hebat-hebat dah ada. Pakaian raja beri dah hebat-hebat dah. Jadi tak terasa nak minta dah. Sebab apa? Dah terlalu dekat dengan raja. Nak minta makanan pun, makanan hak raja sedia pun hebat-hebat dah. Nak beri pakaian pun, pakaian hak raja bagi pun hebat-hebat dah. Jadi tak rasa nak minta sangat lah. Maknanya, kecuali raja tanya, dah minta apa-apa? Nak beri pun, apa pun nak. Mana better akan bagi. Dia pun tak apalah, kalau tuanku nak bagi baju selai pun tak apa dah. Maknanya bagi baju selai pun tak apa dah. Kerana apa? Kerana sudah dekat sungguh dengan Allah. Dekat sungguh dengan raja. Maka demikianlah bila kamu dekat dengan Allah Ta'ala, bila sudah dekat dengan Allah, kesibukan kita bukan meminta-minta. Kesibukan kita bukan meminta-minta, kesibukan kita adalah ibadat. Sebab apa? Kita nak minta-minta apa, semuanya Allah Ta'ala dekat. Kalau minta pun sekadar minta untuk sebagai hamba saja. Sebagai hamba, sebagai mengikut perintah saja. Ada pun pemberian Allah tak kisah. Sebab apa? Dah tahu dah Allah sudah dekat dengan kita. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-Ku meminta kepada aku, ketahuilah aku ini dekat. Maknanya Allah Ta'ala dekat dengan kita. Jadi jangan bimbang. Jangan bimbang sebenarnya. Sebab itu Allah Ta'ala berfirman, wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui. Walaqad khalaqnal insan, kami telah menciptakan manusia, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, dan Allah Ta'ala mengetahui apa yang terbisik dalam hati dia. Sebelum antum berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, kurniakanlah aku rezeki yang melimpah ruah, sebelum antum mengeluarkan perkataan, Allah dah tahu bisikan hati kamu. Maknanya kalau raja dah tahu dah kehendak kamu, kamu nak kuda seekor ni, tahu dah nak kuda seekor. Jadi kamu maknanya kadang-kadang kamu tak minta pun raja dah bagi. Sebab apa? Raja dah tahu. Jadi dia permintaan dia doa saja. Sebab itu di sini orang-orang sufi kata apa? Orang sufi kata begini, kamu jangan meminta untuk diri kamu, tetapi kamu meminta untuk Allah. Jangan kamu meminta untuk diri kamu, tetapi kamu meminta untuk Allah.
Jadi apa kata ulama sufi ini? Apa maksud dia? Maksud dia kalau meminta untuk diri kita, nak kereta, nak rumah, nak kaya, nak maju, nak masyhur, itu untuk kita. Tapi mintalah untuk Allah. Jangan minta untuk kita, minta Allah. Seperti apa? Kita minta nak takwa kepada Allah. Contohnya, nak mendapatkan ketakwaan kepada Allah. Nak jadi hamba, ya Allah, aku nak jadi hamba-Mu saja. Aku nak murada je. Tentang mu nak beri ke, tak mau beri ke, atau pulang. Maknanya. Baik. Ustaz nak tambah kuda ke? Kuda tak tambah dah. Maknanya kuda beli dah baru. Okey, baik. Maka dikatakan apa di sini? Dikatakan bahawa terlalu sibuk-sibuk nak meminta, tanda hati kamu tidak ada Allah di dalamnya. Ini hakikat doa, kena faham hakikat doa. Maka dikatakan bahawa apa katanya? Kerana dikatakan yang hadir itu tiada dituntut. Bila kamu ni dah hadir dengan Allah, Allah dah hadir dengan kamu dah dekat raja, tak payah minta dah. Maknanya apatah lagi kita mengetahui Allah dah tahu wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Allah dah tahu apa yang bisikan dalam hati kamu, apa yang terlintas Allah Taala tahu. Nak minta pun malu. Gitu maknanya. Sebab itu orang-orang soleh dia tak sibuk dengan doa-doa. Doa dia minta, tetapi kesibukan dia bukan kepada nak sesuatu yang dia doa, tapi kesibukan dia adalah nak bagaimana dia berkhidmat dengan Allah. Yang ni ibadat, yang disibukkan ibadat dia. Baik, kita tengok kata Syekh Nawawi radhiyallahu anhu, bermula hak Allah Taala itu tiada ghaib. Allah tidak ghaib dengan kita. Allah bersama dengan kita. Hanya senya ghaibnya itu tiada ingat. Senya yang kamu tu ghaib dengan Allah dalam hati. Ghaib tu hilang. Kamu yang maknanya hilang Allah dalam hati kamu. Allah tidak hilang. Allah bersama dengan kamu. Apa yang kamu nak Allah tahu. Tapi apa kita doa tak dapat? Bukan tak dapat. Allah beri sesuatu yang lebih baik pada kita. Sebab itu kalau kita doa dah. Lepas tu kita doa tak dapat, kita relax je. Jangan bersedih, jangan meraung, jangan sesuatu. Kerana apa? Kita dah tahu dah. Ada pun kita doa, pemberian kita serah kepada Allah. Dan jadi kamu ghaib dalam hati kamu kepada Allah, dan tiada kelihatan pada hati kamu tidak ingat Allah. Kamu ingat apa? Kamu ingat hakmu nak apa yang kamu minta dengan Allah. Kamu nak apa yang kamu, macam seorang anak minta dengan ayah lah. Minta dengan ayah, ayah nak basikal, ayah tu kata boleh mu belajar rajin, tapi dia tak belajar tambuh. Tanya mana basikal ayah, mana basikal, belajar tambuh, belajar tak rajin. Warna ada kita, apa kita kata anak kita gitu, marah tak? Setengah ayah dia marah. Mu ni kata, abah kata kena rajin belajar baru basikal. Hidup sibuk ke basikal, tak sibuk ke belajar. Begitu. Allah suruh sibuk ke ibadat, bukan sibuk dengan sesuatu hak nak minta. Maka kita tak sibuk dengan apa yang kita minta. Kita sibuk dengan perniagaan kita biar maju, tapi ibadat kita tak cara. Maka gitulah gambarannya. Sibuk dengan apa? Sibuk dengan kehendak Allah. Itu lebih baik daripada sibuk dengan kita meminta-minta. Jadi kita minta sebagai jalan hamba saja. Hamba saja. Barang siapa menyangka yang hampir itu jauh, Allah itu hampir tapi dia rasa macam jauh saja, maknanya jauh saja, maka dia mahjub, dia terhijab dengan Allah. Dia terhijab dengan Allah. Dan dengan hijab gaibnya. Sebab apa dia terhijab? Dengan hijab dia gaibnya Allah dalam hati kamu. Bila gaibnya Allah dalam hati kamu tertutup, bila tertutup maknanya lalu datang nafsu. Bila datang nafsu, nafsu kita pun inginkan sesuatu. Sibuk dengan nafsu kita tadi, inginkan sesuatu, kita lupa dengan apa yang Allah Ta'ala tetapkan, apa yang Allah janjikan, apa yang Allah Ta'ala takdirkan. Maka hijab gaibnya daripada hak yang zahir bagi orang yang ahli sarair, orang yang diberi rahsia-rahsia Allah. Orang yang diberi rahsia Allah Ta'ala, dia tidak meminta. Kata guru saya Rabi'atul Adawiyah, dia ingin
dia ingin ingin mengerjakan haji. Lalu dia berjumpa dengan gurunya. Dia kata, tuan guru, saya nak minta izin dengan tuan guru untuk mengerjakan haji. Maka tuan guru kata, sebaik saya izinkan. Akan tetapi kata tuan guru itu, saya tidak ada duit nak bagi kamu untuk memudahkan kamu mengerjakan haji. Kata dia, kalau tak silap Rabi'atul Adawiyah, ustaz pun lupa, kata sang sufi ni dia kepada tuan gurunya, wahai tuan guru, saya datang kepada tuan guru bukan meminta harta untuk nak pergi haji. Saya hanya minta izin saja sebagai adab saya sebagai anak murid dengan tuan guru. Seandainya kalau saya inginkan harta, saya tak minta dengan tuan guru, saya akan minta dengan Allah. Lalu dia pun berdoa kepada Allah Ta'ala. Bila dia berdoa pada Allah, tiba-tiba Allah Ta'ala datangkan harta banyak depan mata. Lalu dia kata, wahai tuan guru, lihatlah, kalau saya mau, saya minta dengan Allah Ta'ala, tetapi saya hanya sebagai adab dengan murid, hanya minta izin sahaja. Lalu tuan guru dia pun faham. Maka kedua-dua, baik tuan guru dengan anak murid, tinggalkan harta yang ada depan mata. Tuan guru soleh, anak murid soleh. Kena tuan guru baju hitam ni bang ke dia terang. Maknanya jadi nak bagi tahu apa? Nak bagi tahu demikianlah orang yang sudah berdampingan dengan Allah, kesibukan dia bukan kepada apa yang dia minta. Minta maaf banyak, kita banyak sibuk dengan apa yang kita minta, kita tidak sibuk dengan apa yang Allah perintahkan kita. Kita sibuk dengan apa yang kita minta. Apa dia? Kita minta harta, kita sibuk dengan harta. Kita minta nak sesuatu pangkat, kita sibuk dengan pangkat. Kita sibuk inginkan sesuatu kedudukan, kita nakkan kedudukan, kita sibuk kedudukan. Kita lupa nak ibadah pada Allah. Maknanya, maka kesibukan kita pada Allah, kepada Allah itu lebih utama. Baik, kita tengok. Wa talabuka li ghairihi likillati hayaika minhu, dan tuntutmu, yakni kamu, permintaan kamu bagi lainnya, kamu lebih minta pada makhluk pula. Yakni minta pada makhluk lainnya itu kerana sedikit malunya daripada Allah, kerana kamu ni tak rasa malu dengan Allah. Begitu. Kamu banyak minta dengan makhluk sampai tidak minta kepada Allah. Kerana jikalau engkau malu daripadanya, seandainya engkau malu dengan Allah Ta'ala dengan sebenar-benar rasa malu. Kalau sebenar-benar rasa malu, nescaya tiada engkau berpaling bagi segala aryar, kamu tidak akan berpaling, yakni menumpukan kepada aryar yang lain pada Allah. Tapi kita duk sibuk-sibuk meminta-minta dengan makhluk. Kita duk sibuk-sibuk mencari-cari dengan makhluk. Jadi sebaiknya kita sibuk dengan Allah. Itu lebih baik. Maka saya nak bagi tahu, ini jangan marah. Saya bagi tahu ada satu orang Habib. Habib ini satu orang ulama. Beliau ini ingin membuka pondok. Buka pondok, dan beliau ingin membuka pondok binaannya sebanyak 4 tingkat. Dan saya pergi tempat itu di Yaman sana, dah sudah siap 1-2 tingkat, dan ada 3-4 tingkat lagi, 3 tingkat 4 tengah buat. Dan dia ini sampai bangunan dia ada lift naik turun atas tu, buat begitu. Masya Allah. Tetapi hairan dia, macam mana dia dapat duit banyak itu, dia membina madrasah. Mencecah juta duit Malaysia ini. Maka apa rahsianya? Rahsia dia kata, apa rahsia dia? Dia tak bagi tahu daripada lidah dia, tidak, tapi melalui orang lain saya dapat tahu. Apa dia? Beliau ini kuat memohon hajat dengan Allah dan juga kuat ibadat. Kuat ibadat. Jadi macam mana kuat ibadat dia? Dia tak minta derma sikit pun dengan orang. Dia tak minta derma pun dengan orang nak buat pondok dia tu. Tetapi dia buat apa? Dia baca Quran banyak-banyak.
Sampai saya dapat berita, wallahu alam lah, saya dengar daripada anak buah dia, saya dapat berita bahawa beliau ini sampai dia membaca Waqiah sampai ke pagi, sampai lebih kurang dalam 30 kali kalau tak silapnya. Baca surah Waqiah, baca Quran. Dia duk sibuk dengan ibadat banyak-banyak. Dia duduk sibuk dengan ibadat. Dia baca surah Waqiah banyak-banyak. Kemudian dia berzikir, mohon pada Allah. Tiba-tiba orang bagi, orang hantar duit. Juta dia dapat sampai boleh buat bangunan. Masya Allah, maknanya hebat mereka. Tak minta langsung dengan orang. Kuatnya pegangan dengan Allah Ta'ala. Masya Allah. Saya belajar dengan Habib ni lah sebenarnya. Saya tengok Allah, walaupun kita tak sampai tahap macam tu, saya tengok Masya Allah. Maknanya begitu. Sebab itu dalam orang-orang sufi, ni perbahasan sufi ni, kita tak bahas fiqh. Fiqh tak salah. Kalau fiqh tidak salah dari segi fiqh, kita minta derma ke, kita tak salah. Benar, dia tidak haram, maknanya boleh, tidak ada masalah. Tidak salah. Tetapi perbahasan ini adalah perbahasan sufi. Orang-orang sufi dia tidak banyak bergantung kepada makhluk. Kalau dia bergantung pada makhluk zahir saja, itu sedikit saja bisa saja. Maknanya sebagai jalan menunjukkan bahawa ingin menolong orang tadi supaya menghabiskan hati pada jalan Allah. Hati mereka sudah dengan Allah. Maka dikatakan bahawa, dia kata kalau kamu ini banyak meminta dengan makhluk, bermakna kamu tidak merasa malu dengan Allah. Kamu tidak merasa malu dengan Allah. Ataupun kamu meminta ini tidak kena pada tempatnya. Sepatutnya Allah yang banyak kamu minta. Lalu dikatakan bahawa maknanya dikatakan bahawa kalau kamu ini benar-benar rasa malu dengan Allah Ta'ala, nascaya tiada engkau berpaling bagi segala area, nascaya kamu tidak meminta-minta lagi dengan orang lain, dengan makhluk. Dan jikalau engkau qadarkan ia, kalau kamu dapat qadarkan Allah, maknanya apa? Kamu dapat merasa kedudukan Allah yang besar. Kedudukan Allah yang besar. Allah nak beri 1 juta, tak ada apa-apa di sisi Allah. Kita ialah, kalau Allah nak bagi 1 juta ke 10 juta ke, beberapa banyak macam mana, di sisi Allah tak ada. Kita dah tahu kedudukan Allah. Allah Maha Kaya. Allah Maha Kaya maknanya. Jadi kalau kamu tahu kedudukan kadar Allah dengan sebenar-benar kadar, nascaya tiadalah engkau ingat kepada yang lain. Tak ada dah kamu sibuk dengan lain dah. Kerana apa? Kerana kamu sudah tahu betapa kedudukan Allah itu yang maha besar. Allah Maha Kaya. Minta berapa banyak ni pun. Tapi dengan cara macam mana minta? Kita minta, ya Allah, saya nak bikin bina madrasah, saya nak bina rumah anak yatim. Minta. Tetapi pergantungan kita bukan lebih pada minta. Pergantungan kita lebih kedudukan hati kita dengan Allah. Sibukkan hati kita dengan Allah Ta'ala. Baik. Lalu dikatakan apa di sini? Dikatakan bahawa kalau kamu benar-benar tahu kadar, jikalau engkau kadarkan ia dengan sebenar-benar kadar, yakni kamu memahami tentang kedudukan kedudukan, iaitu kemuliaan Allah Ta'ala, kebesaran, kekayaan Allah Ta'ala dengan sebenar-benar. Kalau kamu dapat tahu, dapat merasakan kadar dia tadi, nascaya tiadalah engkau ingat yang lain. Berapa nak minta yang orang lain? Sebab kita dah tahu dah Allah Maha Kaya. Maka dia sibuk dengan Allah. Maka tuntutmu bagi yang lain itu, kamu cari-cari sungguh pada yang lain itu, mewajibkan akan dia wujud hijab, mewajibkan kamu tertutup hati kamu kepada Allah. Tutup hati kamu pada Allah. Akhirnya bahaya ni. Nampak orang lebih daripada Allah. Orang lebih memberi rezeki pada Allah. Ini cukup bahaya dari segi pandangan orang tasawuf. Maka dan berjabat pada segala asbab menyebabkan kamu berpegang dengan sebab, berpegang dengan asbab. Itu bahaya. Saya jadi kaya, mesti baik orang ni tolong. Sebaik orang ni tolong dan melihat kepada makhluk semata-mata. Ini bahaya.
Wa talabuka min ghairihi liwujudi bu'dika anhum, dan tuntutmu daripada lainnya. Kamu minta dengan lain, minta dengan makhluk, minta dengan selain pada Allah Ta'ala itu kerana diperolehi jauh engkau daripadanya, sebab kamu jauh dengan Allah. Sebab jauh dengan Allah Ta'ala. Jadi bila jauh dengan Allah, begitulah kita susah kita. Jadi yakin dengan Allah, mohon dengan Allah Ta'ala. Maka jikalau engkau hadir dengan hatimu, kalau hati kamu hidup hadir, Allah dekat dengan kita, Allah tolong kita bersama dengan Allah, nescaya tiada sah tuntut engkau pada sah kamu tidak akan menuntut daripada orang lain. Para jemaah sekalian, ada satu amalan, kalau antum buat rasa dekat dengan Allah, apa dia? Malam-malam munajat pada Allah. Munajat pada Allah, tambah munajat berzikir, tambah berzikir selawat. Nak tidur malam selawat 300 ke, 400 ke, 500 ke, 1000 ke selawat. Lepas tu doa, selawat. Jangan terkejut dapat rezeki tanpa sangka-sangka. Jangan terkejut, akan dapat rezeki tanpa disangka-sangka. Banyak baca hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil contohnya. Ataupun ya zal jalali wal ikram, ataupun nak tidur subhanallah 33, alhamdulillah, Allahu akbar. Ini kalau antum lalu jalan-jalan macam ini, kalau antum berniaga, kaya raya Allah Ta'ala bagi. Maknanya Allah Ta'ala bagi rezeki luas. Atau apabila kita banyak berzikir, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi yakin kita pada Allah itu mesti kuat. Kalau kita tak kuat yakin kepada Allah Ta'ala ini, bermakna nanti hati kita akan goyang. Akhirnya apa yang berlaku? Yang berlaku menyebabkan kita semakin jauh dengan Allah. Wal-iyazubillah. Maka dikatakan bahawa kalau hati kamu sudah hadir dengan Allah, kamu tak akan minta dengan lain, kerana yakinmu bahawa segala pekerjaan itu dengan kudratnya. Kamu yakin apa yang berlaku dengan kudrat Allah, kuasa Allah, bukan kuasa kita pun. Walau macam mana pun bukan kuasa kita. Maka tuntutmu daripada lain itu hanya saja engkau tawaham yang lain. Itu tawaham. Maknanya apa? Tidak yakin. Tidak yakin. Hanya saja engkau tidak yakin. Engkau menyangka, tawaham ni menyangka, bahawasanya engkau menyangka yang lain itu memberi. Oleh kerana kita ini, maknanya kita banyak cari orang, tuntut orang, minta dengan orang, bergantung dengan orang. Akhirnya apa? Allah Ta'ala jadi kamu sudah tidak yakin dengan Allah. Satu, akhirnya kamu berpegang orang itu, lebih kamu yakin dengan Allah. Lebih meyakini makhluk kepada Allah Ta'ala. Akhirnya apa dia? Kamu pegang pula orang itulah yang memberi, orang itulah yang menegar, orang itulah yang memberi mudarat, orang itulah yang memberi manfaat. Kita berlindunglah pada Allah daripada lupa yang sangat jahat. Inilah dikatakan oleh orang-orang tasawuf adalah satu perbuatan yang jahat apabila bergantung dengan makhluk melebihi, sehingga makhluklah seolah-olah yang memberi manfaat, yang memberi mudarat. Maknanya sampai ada orang sampai dia tinggal sembahyang. Makna tinggal sembahyang semata-mata kerana kerja. Ni ada satu cerita, contoh dia. Ada satu orang hamba Allah, dia bekerja. Bila dia bekerja ni, dia beritahu dua ke bos dia, saya ni walau macam mana pun saya akan nak berhenti sembahyang. Peringkat awalnya bos dia boleh setuju, bos dia pun setuju. Satu hari kata bos dia tolong hantar barang ini sampai tempat sekian-sekian ni, pastikan pukul sekian-sekian. Maka dia pun pergi lah. Bila dia pergi sampai waktu sembahyang, bila sampai waktu sembahyang dia berhenti sembahyang. Lepas dia berhenti sembahyang, dia pun teruskan hantar barang. Jadi bila dia berhenti sembahyang, dia hantar barang, lalu barang tu sampai lambat. Orang pun telefon bos dia. Dia kata dah suruh dah anak bos saya hantar. Kata tak sampai-sampai lagi ni.
Sampai lewat sikit, hantarlah barang. Balik dia, bos dia marah ke dia. Mau gimana? Kan khabar dah gini-gini. Kata dia, saya pergi semayang sekejap je. Kata bos dia apa? Lain kali hantar barang dulu baru semayang. Akhir kali bos dia marah ke dia. Apa dia buat keputusan? Keputusan bila bos dia kata lama ni lah dia lah yang tolonglah, kerana dia buat keputusan dia berhenti serta-merta. Baiklah kalau bos marah saya kerana saya semayang, saya berhenti. Dia pun berhenti. Bila dia berhenti, memanglah zahirnya tak ada kerja, susah maknanya. Tetapi dia tetap berpegang. Bukan makhluk yang memberi rezeki pada dia. Allah uji dia beberapa bulan, memang dia tak ada kerja, susah dia maknanya. Tetapi dia tetap pegang. Walau macam mana pun Allah akan bantu dia. Akhirnya dia dapat kerja lebih baik pada tu. Apa yang berlaku? Berlaku selepas bos dia buang kerja dia, rupanya dia pengganti dia tak macam dia, dan akhirnya kedai bos dia tutup. Tutup kedai bos dia tadi. Maknanya, jadi begitulah maknanya, jangan sampai kita meletak makhluklah seolah-olah, walaupun tak sebut perkataan, tetapi seolah-olah makhluk tu beri rezeki, makhluk tu beri mudarat, tak ada orang ni susahlah kita, tak ada beginilah. Jangan. Banyak kita tidak sedar, kadang-kadang di dalam hati kita Allah telah hilang. Saya dulu pernah mengadu pada guru saya dahulu. Bila saya cerita masalah, guru saya dengar sahaja. Akhirnya guru saya kata, kamu ini jangan sampai Allah tidak ada bersama kamu. Jangan sampai Allah tidak ada. Kamu bercakap ni seolah-olah Allah tidak ada bersama kamu. Peganglah kepada Allah bersama dengan kamu, yakinlah, maka sudah tidak ada lagi kesedihan kepada rezeki, tidak ada lagi kesedihan kepada dunia, tidak ada kesedihan dengan sesuatu yang kita nak tak dapat, tetapi yang kita sedih apabila kita jauh dengan Allah. Kita jauh dengan Allah Ta'ala. Jadi inilah yang ditakuti. Dikatakan buruk adab kamu kepada Allah apabila kamu menganggap makhluklah lebih daripadanya. Maka doalah, berdoa dengan Allah itu, tetapi tetap pegang, bukan makhluk yang beri rezeki, bukan kuasa kamu, semuanya daripada Allah. Syahdan adalah tuntut yang ditasawurkan, yang digambarkan daripada hamba itu atas 4 perkara. Ada 4 kita minta dengan Allah, 4. Maka sekiranya itu maklulah. Pertama maknanya tuntut daripada Allah Ta'ala. Tuntut daripada Allah Ta'ala. Ada tuntut itu kadang-kadang maknanya nampak tuntut bagus, tetapi ada salah adabnya. Seperti apa dia kata? Yang pertama, tuntut daripada Allah Ta'ala, seperti tuntut kita bersungguh-sungguh tuntut mencari rezeki. Tuntut daripada Allah, minta dengan Allah, tapi tuntut rezeki. Rezeki jangan bimbang, Allah dah tetap dah dengan kamu. Minta itu, minta saja, tetapi tentang rezeki serah kepada Allah. Jadi tuntut daripada Allah. Seperti apa? Seperti rezeki. Maklulah ni macam sesuatu yang tidak elok, maknanya. Maka itu yang pertama. Yang kedua, tuntutnya baginya. Ataupun yang kedua tadi kita khabar apa dia? Kita tuntut sesuatu yang maknanya kita minta sesuatu kepada Allah seolah-olah Allah ini tidak ada bersama kita. Maknanya itu semua bagi Allah Ta'ala, dekat dengan Allah Ta'ala, ada dia. Jadi kita tuntut macam Allah Ta'ala tidak, maknanya jauh dengan kita. Padahal Allah itu sudah dekat bersama dengan kita. Jangan susah hati, maknanya. Kerana apa? Kerana Allah tetap bersama dengan kita. Jadi tuntut seolah-olah Allah Ta'ala tak ada, hilang dalam hati kita Allah. Jadi kita minta dalam waktu yang sama, yakin Allah ada bersama kita, Allah tak biarkan kita. Kemudian yang ketiga pula dikata apa? Tuntut daripada lain bagi Allah. Ini lagi bahaya. Kita tuntut lain bagi Allah Ta'ala. Maknanya dan yang keempat, tuntutnya daripada lainnya. Yakni yang keempat. Yang ketiga, tuntut bagi
tuntutnya bagi lainnya lain Allah, yakni tuntut kita mohon kerana Allah Ta'ala, kerana kita tidak merasa malu dengan Allah. Itu masuk yang ketiga. Yang keempat, tuntut daripada lainnya, yakni kita tuntut, kita minta selain daripada Allah Ta'ala tadi. Kerana apa? Kerana kita menganggap bahawa yang lain itu lebih daripada Allah. Ini paling bahaya. Ada empat. Yang pertama, kamu tuntut dengan Allah, minta dengan Allah tentang rezeki, seolah-olah mu tak yakin ke Allah dah janji dah rezeki. Yang pertama, ini maklulah lagi. Maklulah ni maknanya benda yang ada kecacatan, yang tak elok. Yang kedua, kamu tuntut dengan Allah Ta'ala seolah-olah Allah Ta'ala tak ada dekat dengan kamu. Seolah-olah Allah Ta'ala ni jauh dengan tak ada dengan kamu. Yang ketiga, kamu minta dengan orang lain kerana kamu tak rasa malu dengan Allah Ta'ala. Yang keempat, kamu tuntut dengan orang lain kerana kamu menganggap orang lain lah yang memberi manfaat mudarat. Ini yang keempat paling bahaya. Jadi apa kalau gitu, kita tuntut, kita doa untuk macam mana? Kalau begitu para jamaah sekalian, cuba tengok ya, maknanya dikatakan bahawa tuntut daripada Allah Ta'ala